من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وواله إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم آمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada malam ini dalam tilawah dan tadabbur. InsyaAllah kita menyambung perbincangan kita dalam surah Yasin ayat yang ke-37. Kita nak mulakan malam ini dengan membaca dahulu ayat 37 hingga ayat yang ke-40 insya-Allah. Pada muka surah 442. Baik, surah 442 surah Yasin, surah 36 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-40. Haji Ayah ada ke? Tak ada. Pada Haji Fah ada, Haji Mat boleh ke? Boleh insya-Allah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والقمر قدرناه منازل حتى عدا كالعجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لا الشمس تنبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون. Daripada 37. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edar. Baik, jazakallah khairah. Terjemahan yang satu perkataan yang Jufuat bacakan berlainan dengan yang saya punya. Jadi kita lihat pada perkataan ni, tapi saya sebut bukan saya siap supaya nanti kalau saya terlupa boleh
Remind. Perkataan naslahu, terjemahan saya letakkan kami hilangkan. Terjemahan Najib Fuad tadi sebutkan ialah kami tanggalkan. tanggalkan. Yalah. Hilangkan. Mana yang lebih dekat dan lebih tepat nak menggambarkan perkataan naslahu? Tanggalkan. Itu lebih dekat, maknanya dah lebih tepat dengan perkataan naslahu. Hilangkan boleh, tetapi kalau diberi dua pilihan perkataan ini, perkataan tanggalkan adalah lebih dekat. Perkataan bahasa Inggerisnya remove. Dia tarik bawa keluar. Baik. Kita dalam niat sebelum ini Allah masuk pada bahagian yang seterusnya dalam surah Yasin ini, itulah pada bahagian menyatakan tentang tanda-tanda kekuasaannya. Semuanya dengan ayah. Sebutkan bahawa Allah nak menunjukkan kewujudan dan kekuasaan dia. Allah mulakan dengan menyatakan bahawa nak menunjukkan supaya manusia ni boleh faham, kerana ada banyak perkara yang manusia tak boleh nak faham dengan logik, dengan akal fikiran dia. Antaranya ialah mereka tak boleh nak faham bagaimana bila seorang itu dah menjadi tulang dan menjadi tanah, maka mereka akan boleh nanti nak dibangkitkan semula. Kenapa? Kerana manusia berfikir menggunakan logik akal manusia sahaja, yang mana logik akal ini dia terbatas dan dia setakat yang ketika itu sajalah pemikiran manusia. Sebelum adanya kapal terbang, tak ada siapa boleh berfikir seorang itu boleh, manusia boleh terbang ataupun manusia boleh pergi ke negara yang sangat-sangat jauh, beratus ribu kilometer hanya dengan beberapa jam sahaja. Sebelum tiba masa dia, manusia tak menyangka boleh bercakap. Dulu boleh bercakap guna telefon, kan. Manusia tak sangka boleh call orang yang jauhnya beribu-ribu kilometer. Waktu ketika boleh bercakap dengan telefon, itu pun manusia waktu itu belum lagi boleh membayangkan mereka boleh bercakap dengan video, sehinggalah ada Skype. Dan sekarang manusia tak boleh nak bayangkan betapa mudahnya nak bercakap, nak video call, guna telefon apa pun boleh, apps sangat banyak, satu perkara yang mudah. Maka manusia menggunakan logik akal ketika waktu itu. Dan sehingga hari ini pun masih ada perkara-perkara yang jika digunakan logik akal, manusia masih belum lagi dapat nak memahami sesuatu perkara itu. Beberapa 2 hari 3 hari lepas saya tengok Discovery Channel tentang dia nak menyiasat tentang satu teori dalam Bible, satu ayat dalam Bible yang menyatakan bahawa Nabi Musa menyeberangi Laut Merah. So dia adalah yang dia nak proofkan benda tu betul ke tak betul, adakah dia sama dengan satu lagi nama Fir'aun yang ketika itu namanya Akhenaten. Dia buatlah, adakah dia adalah orang yang sama, yang orang yang menyeberang laut itu adakah sama dengan Akhenaten ataupun bukan. So dia kajilah. Tapi antara perkara yang menjadi kemusykilan mereka ialah macam mana seseorang itu boleh membelah laut, sebab dia tak percaya selagi belum terbukti secara saintifik. Ya. Walaupun itu disebut dalam Bible, tetap mereka tak boleh nak percaya kerana mereka nak perkara itu selari dengan akal fikiran. Dan itulah kelebihan orang Islam, kerana mereka beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Itu menjadi ciri utama orang beriman. Tapi bukanlah itu menjadi satu ciri yang menjadikan mereka itu senang untuk ditipu. Bukan. Kerana ramai orang yang menggunakan perkara itu, gaib itu, untuk menipu manusia, kan. Tapi orang beriman, orang Islam, mereka beriman kepada yang gaib, tetapi bukan itu menjadi satu lubang kelemahan mereka hingga mereka ditipu dengan perkara tersebut. Maka manusia dibangkitkan, kebangkitan manusia kembali itu juga adalah salah satu daripada perkara yang akal fikiran tak boleh nak menghadam perkara tersebut. Dari masa dulu hinggalah ke hari ini, tak boleh dibayangkan. Tak perlulah cerita tentang manusia,
makanan yang telah dikunyah pun kan, kalau dimuntahkan kembali, nak jadikan dia balik macam hidangan asal sebelum makan pun tak boleh nak buat. Maka Allah cerita tentang perkara yang Quraisy ketika itu tak boleh nak percaya, itulah menghidupkan manusia setelah kematian. Dan untuk kita, ia adalah berkaitan dengan percaya kepada perkara-perkara yang ghaib. Bila bahagian ini manusia ataupun seseorang itu selesai, dia benar-benar percaya kepada perkara yang ghaib, maka insya-Allah kehidupannya itu akan menjadi mudah. Kerana dia percaya ada Tuhan yang ghaib, yang dia tak nampak, yang akan sentiasa membantu dia bila dia berada dalam kesusahan. So dia tak risau. Dia tak risau, dia tidaklah menggagau. Ya, kerana dia percaya kepada perkara yang ghaib. Orang putih menggunakan perkataannya miracle. Ya, tapi kita menggunakan perkataan iman kepada yang al-ghaib. Satu yang di luar jangkaan kita, dan itu perlu kepada iman dan juga takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan selepas itu tentang kebun, tentang buah-buahan, dan Allah sebut tentang al-uyun, mata air. Manusia boleh mengadakan satu kebun yang cantik dengan pelbagai jenis tanaman yang mereka boleh makan daripadanya. Boleh buat seberapa besar kebun, berapa banyak pokok, berapa banyak jenis pun yang nak ditanam. Akan tetapi satu perkara yang manusia tak boleh nak buat adalah air. Allah sebutkan tentang perkara ini sebab apa? Daripada semua makanan-makanan ini, daripada hasil-hasil tanaman, buah-buah ini, manusia tujuannya untuk apa? Liyakulu, agar manusia itu makan, boleh hidup. Itu tujuan adanya buah-buahan, pokok-pokok, kan, guna untuk makan, guna untuk sebagai perniagaan yang akhirnya dapat sumber untuk makan juga akhirnya. Akan tetapi Allah ingatkan bahawa satu benda yang manusia tak boleh buat adalah al-uyun, mata air itu dia tak boleh buat. Kalau kita lihat pada awal surah Yasin ini, Allah bercerita tentang apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin dan demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Maka Al-Quran adalah satu perkara yang manusia tak boleh nak buat. Dia hanya boleh datang daripada satu saja sumbernya, iaitu Allah. Sebagaimana air, manusia tak boleh nak cipta air. Dia hanya boleh datang daripada satu sumber saja, iaitulah hujan. Turun daripada langit. Maka Allah nak menghubungkan manusia perlukan kepada air yang sumbernya hanya satu, daripada langit, untuk kehidupan dia, untuk dia makan. Agar fizikalnya itu hidup, maka Al-Quran manusia tak boleh nak buat, sumbernya hanya satu daripada Tuhan, dan tujuannya adalah apa? Juga untuk nak menghidupkan manusia. Kemudian Allah kata afala yashkurun, mengapa kamu tidak menjadi hamba yang berterima kasih? Kenapa tidak mahu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Kemudian Allah sebutkan subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu min anfusihim. Maha suci Allah, maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan. Kita lihat pada terjemahan. Diletakkan di sini berpasangan. Semuanya adalah berpasangan. So lelaki pasangannya perempuan, bumi pasangannya langit, benda berpasangan. Tapi ada tak pernah muncul dalam fikiran kita, ada je benda yang bukan berpasangan? Ada tak? Ada siapa tak yang terfikir benda yang dia tak ada pasangan? Ada siapa tak pernah tertanya-tanya, ada je benda yang dia tak ada pasangan? Ada tak? Ada tak? Pokok. Pokok dia tumbuh satu je dia. Contoh, Tapi kalau ada pokok jantan, pokok betina juga. pokok jantan, pokok betina, okey, Ya, ada juga sebab pasangan dia. ada pokok yang bunga dia bunga betina, ada yang bunga jantan. Baik. Jadi pokok ada yang ada pasangannya. Okey, baik.
Ada tak benda yang kita pernah terfikir ataupun pernah timbul persoalan yang ni rasanya macam tak ada pasangan je? Ada tak pernah terfikir apa yang tak ada pasangan? Ada Ustaz? Tak ada. Ada. Ustaz, Ada. mungkin batu tak ada pasangan. Batu tak ada pasangan kan. So ada batu dan ada benda-benda lain yang kita terfikir yang tak ada pasangan. So kita kena jadi kena jadi realistik lah kan. Sebab kadang mungkin ada orang yang timbul persoalan, mungkin orang yang dia memang jenis yang berfikir, dia kata Allah kata semua makhluk Allah jadikan berpasangan. Tapi ada yang tak ada pasangan. Contoh kan kalau dalam sains, orang belajar sains kan, ada virus. Contohnya virus tak ada pasangan. Kan. Amoeba contohnya kan. Ada benda-benda yang kalau buat kajian-kajian dalam bentuk sains kan, tak ada pasangan, itulah dia satunya. Sel dia yang satu sahaja, dia tak ada pasangan. Tapi Allah kata Allah cipta semuanya itu ada pasangan. Maka dan perkataan azwaj ini kita biasa juga dengar dalam Al-Quran. Pertama merujuk kepada isteri lah kan, pasangan. Yang kedua isteri, yang kedua merujuk kepada pasangan, sesuatu yang pair. Dan dalam ini Allah sebut Allah cipta semuanya berpasangan, dan sudah tentu walaupun mungkin kalau cerita kat budak-budak mungkin dia ada terfikir benda yang pada dia itu tak ada pasangan. Kalau kita lihat pada perkataan azwaj ini, kita kena fahami perkataan azwaj ia bukan saja bermaksud pasangan, benda yang pair, yang ada dua. Ustaz, Ya saya silakan. mungkin pasangan tu hanya untuk benda yang bernyawa. Tak termasuk batu semua, dia benda yang bernyawa. Baik. Pasangan. Boleh begitu. Tapi mungkin orang akan kata Allah sebut dalam ayat ini khalaqal azwaja kullaha, yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan. Kan? Mungkin ada orang yang argue begitulah, kita Allah dah kata macam tu, semuanya berpasangan. So semuanya lah kan, sama ada yang bernyawa ataupun tidak. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab dan juga dalam Al-Quran, pertama umumnya azwaj itu adalah maksudnya isteri, suami atau isteri, dan juga pasangan satu yang pair. Tapi azwaj juga ia bermaksud satu kumpulan, grup, satu puak. Itu juga dipanggil sebagai azwaj. Kita lihat pada surah yang ke-56, surah Al-Waqi'ah, ayat yang ke-7. Pada muka surat 534. Muka surat 534. Surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56, ayat yang ke-7. Saya dengar suara Haji Yahya tadi, Haji boleh baca? Ahlan wa sahlan. Ke bukan Haji Yahya tadi? Bukan ke? Ada nampak. Ada Ustaz. Ada. Okey. Hilang ni kerja. Haji Fuad selalu membantu bila Haji Yahya tak ada. Alhamdulillah Haji Fuad ada. Dah minggu lepas malam tu saya naik flight balik Langkawi Ustaz. Okey. Faham. Surah 7. Surah 56 ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kuntum azwajan thalatha. Wa kuntum azwajan thalatha. Terjemahan. Dan kamu pula menjadi 3 puak yang berlainan keadaannya. Baik. Sini digunakan perkataannya azwajan. Adakah dimasukkan 3 pasangan? Bukan. Yang dimasukkan adalah 3 puak ataupun kumpulan. Maka bila Allah sebut dan kami jadikan di bumi ini setiap daripadanya berpasangan. Pertama dia maksud berpasangan, yang kedua dia juga bermaksud kumpulan. Sesuatu yang dalam kumpulan dan sesuatu yang melengkapkan antara satu sama yang lain. Kita ada dalam keluarga yang melengkapkan antara satu sama yang lain. Walaupun bilangannya mungkin ganjil. Dia ada 3 beranak je. Macam mana pula nak jadi pasangan? Tak ada. Ada 5 beranak.
Cukup tak pasangan? Tak cukup. Tetapi mereka apa? Azwajan, melengkapkan satu sama yang lain. Kita ada dalam masyarakat, dalam komuniti, melengkapkan antara satu sama yang lain. Dalam negeri, dalam negara, melengkapkan antara satu sama yang lain. Dalam syarikat, takkan akan ambil bilangan pekerja genap, tak boleh ambil ganjil. Tak. Maksudnya azwajan itu dia melengkapkan antara satu sama yang lain. Maka setiap daripada kita memerlukan kepada orang lain. Walaupun orang tu orang yang paling tinggi jawatannya, paling kuat kuasanya, paling banyak duitnya, dia tetap perlukan kepada orang lain. Dia ada duit, dia nak beli nasi, tapi tak ada orang nak jual nasi. Guna tak duit dia? Tak guna, dia tetap bergantung pada orang lain. Dia ada kuasa, tapi tak ada orang yang bawah dia nak bantu dia buat kerja. Berguna tak jawatannya yang tinggi tu? Tak berguna. Maka dia perlukan kepada orang lain untuk melengkapkan diri dia. Complement each other. Itu dimasukkan dengan azwajan. Dengan pasangan-pasangan. Pasangan, perkataannya azwaj. Kumpulan azwaj. Dan yang dimasukkan itulah sesuatu yang melengkapkan antara satu sama dengan yang lain. Bahkan, kalau kita lihat dalam diri kita, kita ada kita ada akal. Dan Allah berikan juga kita ada hati, kita ada fizikal dan juga spiritual yang perlu dia dia lengkap. Kalau ada akal je, boleh tak? Tak boleh. Kena ada dua-dua yang melengkapkan antara satu sama dengan yang lain. Dia tak boleh ada satu sahaja. Dan kena ada dua yang saling melengkapkan. Allah berikan juga pada diri kita ada dua dia adalah pasangan, tapi dia adalah satu yang bertentangan. Dia tak mesti satu yang sama. Dia boleh jadi satu yang bertentangan. Kan kita ada bumi dan kita ada langit, dia adalah bertentangan. Dalam diri kita, Allah berikan apa? Fa'alhamaha apa dia? Fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kita ada apa? Ada desakan untuk nak langgar perintah, untuk buat sesuatu yang tak baik, melawan peraturan. Tapi dalam masa yang sama, dalam diri kita juga ada sesuatu yang menahan diri kita, jangan buat. Benda itu salah, benda itu tak boleh buat. So, itu yang dimasukkan dengan azwaj. Sesuatu yang melengkapi antara satu sama dengan lain. Kalau Allah jadikan dalam diri kita hanya ada takwa sahaja. Berguna tak seorang itu hidup di dunia? Tak berguna, kerana tingkatan atau ganjaran itu dia dapat tingkatannya bila ada cabaran itu. Bila dia satu je, dia ada takwa sahaja, tak adanya fujur, maka dia tak tahu dia sedang berada di tingkat takwa. Dia rasa dia biasa je, kan? Macam contoh anak yang dah biasa dapat semua apa yang dia nak, kan? Makan semua makanan yang best-best, yang mewah. Bila dia tak dapat makanan, dia marah lah, kan? Tapi bila dia keluar pergi ke dunia, dia tengok ada gelandangan, dia tengok ada orang makan tepi jalan, makan nasi dengan kuah, baru dia akan menghargai makanan yang dia ada, tempat tinggal yang dia ada. Kalau tak, dia tak tahu, dia rasa itulah dia dunia yang dia tahu. Dia tak tahu dunia satu lagi. Maka dengan fujur, kita akan mengetahui tentang betapa ada ketidaktakwa dalam diri. Maka fujur diperlukan untuk takwa. Takwa diperlukan untuk fujur. Dan kedua ini benda yang bertentangan. Satu positif, satu negatif, satu putih, satu hitam. Tetapi dia melengkapkan antara satu sama yang lain. Task kita di dunia ini lengkap bila ada kedua-dua ini. Kalau ada satu je, akan jadi malaikat. Kalau ada jadi satu je lagi yang fujur saja yang ada, maka akan jadi seperti iblis. Maka ada dua-dua. Itu namanya azwaj, untuk melengkapkan antara satu sama yang lain. Kenapa Allah jadikan dalam dunia ini semuanya ada pasangan, kumpulan, memerlukan antara satu sama yang lain? Kenapa? Kita ada awan, tapi awan perlukan apa? Awan perlukan angin. Kita ada macam-macam benda, tapi dia tetap perlukan kepada benda yang lain. Kenapa Allah jadikan begitu? Kenapa?
Rasa-rasanya kenapa? Kerana Allah nak menyatakan bahawa setiap yang ada di atas muka bumi ini berpasangan dan perlu ke antara satu sama yang lain kecuali siapa? Allah Kecuali Allah. Dia adalah apa? Qul huwallahu ahad. ahad. Dia nak menyatakan bahawa dia satu sahaja yang tak ada pasangan, yang tak perlukan kepada orang lain untuk nak melengkapkan diri dia, untuk nak complement each other. Dia tak perlu. Dia tak perlu. Tak perlu pada kumpulan, tak perlu pada benda yang lain nak melengkapkan diri dia, nak menjalankan tugas dia apa yang dia nak, dia tak perlu. Kalau jadikan semuanya berpasangan, berkumpulan di atas muka bumi ini, perlukan antara satu sama yang lain. Tujuannya adalah apa? First Allah sebutkan dalam surah ke-49. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kamu berkabilah dan bersuku-suku kaum untuk kamu saling berkenal. Tetapi lebih besar daripada itu adalah apa? Allah nak menyatakan, nak suruh kita tengok bahawa dia adalah Tuhan yang satu. Tuhan yang satu, dia tak perlu kepada pasangan, dia tak perlu kepada bantuan, dia tak perlu kepada apa-apa. Sebab itu di awal ayat ini disebutkan apa? Subhana. Maha suci Tuhan. Dan perkataan subhanallah ini kalau tengok, kita pernah lalu beberapa kali tentang perkataan ini. Perkataan subhana ataupun subhanallah, tasbih ini, ia adalah bentuk penyingkiran kepada sesuatu apa yang disamakan dengan Allah. Apa yang sama dengan Allah dari sudut ketaatan, sembahan, puasa, apa sahaja. Sebab itu Allah gunakan subhana, maha suci Allah, yang dia itu satu, yang dia itu tidak ada gandingan, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada dia, tidak perlukan kepada pasangan, bantuan ataupun kumpulan. Maha suci Tuhan yang satu, yang telah menciptakan makhluk, kesemuanya ada apa? Pasangan. Barulah makhluk itu berbeza dengan apa? Dengan Khalik. Makhluk berbeza dengan sang pencipta. Kalau tak, sama je kita dengan Tuhan, tak ada apa yang istimewa. Betul Allah highlight tentang al-azwaj kullaha, maha suci Allah, Tuhan yang satu, yang esa, yang telah menciptakan semuanya berpasangan, berkumpulan, perlukan antara satu sama yang lain. Kita ada tanah yang tak subur, kita ada tanah yang subur. Walaupun tanah itu subur, letak pula baja, dia tetap perlu kepada apa? Tetap perlu kepada air. Perlu kepada satu sama yang lain. Itulah dia maksud al-azwaj. Dan tujuannya apa? Tujuannya kerana Allah nak beritahu pada kita, dia Tuhan yang satu. Tuhan yang tidak ada pasangan dan tidak perlukan kepada sesiapa pun untuk nak melengkapkan dirinya. Baik, kemudian Allah pergi kepada ayat yang seterusnya. Tanda kekuasaannya yang seterusnya. Wa ayatul lahum al-lailu, dan lagi dalil yang terang untuk mereka berfikir ialah malam. Kami hilangkan siang daripadanya. Terjemahan yang lebih baik adalah kami tanggalkan siang daripadanya. Kita tengok pada terjemahan dalam Quran saya lepaskan, Ustaz. ya, Dalam Quran saya dia kata kami lepaskan. kami lepaskan. Ada melepaskan, menghilangkan. Kalau dalam bahasa Inggeris dia letakkan we remove. So ini perkataan terjemahannya lebih tepat. Remove. So bila remove, kita boleh membayangkan apa? Satu perbuatan yang di remove, diangkat, dia bawa pergi. Dihilangkan, Ustaz. Ya. Buang. Betul? Boleh menghilangkan. Tapi disebut, kalau disebut hilang, menghilangkan dalam bahasa Melayu dengan tanggalkan, dia dua perkara yang beza kan. Tanggalkan dia lebih nampak satu perbuatan yang apa? Dia pergi.
dia pergi cabut sesuatu macam itu. macam Hmm. tanggalkan dengan lepaskan Ustaz, macam lembu kan kena ikatkan. So Mhm. dia orang tanggalkanlah tali dia tu nak lepaskan. Ha, boleh? Boleh. Ha, Boleh. boleh tanggalkan, Ikatan, melepaskan. ikatan. Ha, boleh. Ha. So Tahu dah perkataan betul. cuma kalau dalam bahasa Inggeris saya rasa terjemahannya dia macam guna perkataan yang lebih tepat lah selalunya nak menggambarkan. Kalau saya guna perkataan hilangkan. Saya tak ada perkataan tanggalkan. Tapi sebab saya tahu perkataan naslahu itu maksudnya bukan menghilangkan ataupun dia satu perbuatan yang dia menanggalkan. Kalau kita nak kata merentap, itu juga guna perkataan naslahu, merentap. Perkataan yang sama digunakan. So dia bukan satu perbuatan yang hilang kan. Dia menanggalkan, dia menarik, merentap benda tersebut. Baik. Malam dan juga siang. Dua situasi yang kita sangat biasa dan familiar. Dalam Al-Quran banyak kali Allah gunakan. Bahkan ada surah yang namanya surah Al-Lail. Yang surah yang tentang malam. Dan kenapa Allah sebut tentang perkara ini? Kan pertama secara umumnya. Dalam Al-Quran Allah akan sebutkan sesuatu yang kita boleh nampak dengan zahir supaya kita boleh membayangkan. Begitu juga ketika mana Allah bercerita tentang Al-Quran, bila Allah bercerita tentang syurga, juga Allah melakukan perkara yang sama. Allah akan menyebutkan benda-benda yang kita tahu. Dan di sini Allah sebutkan tentang malam dan juga siang. Secara umumnya Allah nak suruh kita melihat tentang perkara tersebut. Itu yang pertama. Kita lihat dulu pada surah yang ke-28, surah Al-Qasas ayat 71, ayat 72 dan ayat 73 pada muka surat 394. Muka surat 394 surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 71 hingga ayat 33. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Terjemahan. Katakanlah, bagaimana fikiran kamu jika Allah menjadikan malam kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat? Tuhan yang manakah yang lain dari Allah yang dapat membawakan cahaya
yang menerangi kepada kamu. Maka mengapa kamu tidak mau mendengar secara memahami dan menerima kebenaran? Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu jika Allah menjadikan siang kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat? Tuhan yang manakah yang lain dari Allah yang dapat membawakan malam kepada kamu untuk kamu berehat padanya? Maka mengapa kamu tidak mau melihat dalil-dalil dan bukti keesaan dan kekuasaan Allah? Dan di antara rahmat pemberiannya, ia menjadikan untuk kamu malam dan siang silih berganti supaya kamu berehat padanya dan supaya kamu berusaha mencari rezeki dari limpah kurnianya dan juga supaya kamu bersyukur. Baik, Allah menyatakan satu perkara yang malam dan siang kita semua dah tahu, tapi mungkin Allah bawakan satu perkara yang diharapkan manusia itu berfikir. Kerana mungkin manusia merasakan malam dan siang, bangun pagi, boleh mendengar, melihat, bercakap, berjalan, itu semua adalah lumrah kehidupan. Semula jadi akan terjadi setiap hari. Hingga mungkin manusia terlupa nak berfikir tentang perkara tersebut. Lalu Allah ingatkan. Betapa baiknya Allah Azza wa Jalla mengingatkan manusia tentang perkara yang sebaliknya. Iaitulah malam, Allah membayangkan kalaulah malam itu berterusan selama-lamanya, siapakah lagi Tuhan selain daripada Allah yang dapat mendatangkan cahaya. Dan siang, kalaulah Allah menjadikan siang itu berterusan sampai hari kiamat, siapakah lagi Tuhan selain daripada Allah yang boleh nak mendatangkan malam supaya kamu dapat berehat padanya. Siang dan juga malam Allah bawakan selepas Allah bercerita tentang apa? Sebab Allah bercerita tentang jannat, tumbuh-tumbuhan yang ada di atas muka bumi dan juga apa? Air. Kemudian Allah bercerita tentang pasangan-pasangan yang ada di atas muka bumi ini keseluruhannya. Dan Allah ceritakan setelah itu malam dan juga siang. Apa setiap makhluk yang ada atas muka bumi ini yang berpasangan, walaupun mereka itu membantu antara satu sama yang lain, mereka tetap apa? Tetap ada bahagian yang mereka tak mampu nak membantu orang lain, tak mampu nak mengadakan. Kita boleh adakan tanah yang subur, kita boleh adakan baja, akan tetapi tadi kita tak boleh nak adakan air. Baik, katakanlah air itu kita boleh adakan. Tapi di sini, siapa yang nak berikan cahaya matahari kepada biji benih yang kita tanam itu supaya dia boleh tumbuh? Allah kembalikan kepada satu perkara dalam kehidupan kita, dalam circle itu, yang kita tak berkuasa pun untuk nak mengadakan perkara tersebut, kalaulah bukan Allah yang memberikan perkara itu. Allah nak mengusik circle kehidupan kita supaya Allah nak manusia itu sedar dalam circle itu dia kena ada Tuhan. Dia tak boleh menghilangkan Tuhan daripada circle kehidupan dia. Kerana ada orang merasakan circle dia itu lengkap je macam biasa sekarang ni. Tapi tak. Allah nak suruh manusia masukkan Tuhan dalam circle dia itu. Jangan tolak ke tepi, jangan hilangkan. Kerana kalau Tuhan ini tak ada, apa akan jadi? Apa yang diusahakan di atas muka bumi itu takkan sempurna. Boleh tanam berapa banyak pokok yang nak tanam, boleh buat berapa banyak air pun yang kita nak buat. Akan tetapi tak ada cahaya matahari, tumbuhan tak boleh nak tumbuh. Manusia tak kena cahaya matahari, dan kalau tumbuh-tumbuhan terlebih terkena cahaya matahari 24 jam berterusan dia selama setahun, apa akan jadi? Juga tidak sihat untuk tumbuhan tu. Dia kena perlukan cahaya apa? Malam juga, kegelapan juga diperlukan. Begitu juga manusia. Yet dia kembali kepada apa yang Allah sebutkan pada awal surah ini. Allah nak bawakan tentang apa? Tentang Al-Quran. Yang manusia selalu apa? Hilangkan dia dalam circle kehidupan dia tu. Dia selalu letak ke tepi Al-Quran itu. Sedangkan ia ibarat apa? Ia adalah perkara yang melengkapkan circle kehidupan manusia seharian, bulanan, tahunan, bahkan
di sepanjang umur dia, itu yang melengkapkan dia. Circle kehidupan manusia itu. Sebab Allah nakkan manusia ini merasakan adanya Tuhan dalam diri dia dan keperluannya dia kepada kalam Tuhan itu, iaitu Al-Quran. Ini bukan perkataan yang dibuat, tapi ini adalah perkataan daripada Tuhan dan manusia perlukan kepada kalam ini untuk menyempurnakan kitaran kehidupan seharian. Mungkin orang kata, saya boleh hidup kalau sehari tak kena matahari. Tak apalah, 2 hari. Saya boleh hidup kalau seminggu. Kalau sebulan saya tak kena. 6 bulan saya tak kena matahari, saya boleh. Tapi adakah itu boleh berlaku bertahun-tahun? Tak boleh. Setahun, 2 tahun, tak boleh. Dan eksperimen dibuat untuk melihat bagaimana keadaan manusia kalau dia tak tidur. Kalau dia tak tidur. So dalam penjara, dia letakkan dalam beberapa sel itu, satu sel itu terang benderang. Dalam sel yang lain, dia letakkan pula bunyi yang kuat. Ada bunyi muzik yang kuat. So akhirnya kesan tak tidur apa jadi? Dia jadi macam orang gila. Dia jadi macam mumia tu. Mata termasuk ke dalam, tinggal rangka. Memang macam zombie tu. Iaitu yang terjadi kepada mereka. Cahaya matahari beri kita vitamin D secara percuma. Orang nak yang berbayar, tak nak percuma. Maka kalau tak ada malam, kan, dalam tempoh yang panjang, mungkin orang kata boleh survive kalau tak ada, tapi kitaran kehidupan manusia dia tak akan lengkap kalau tidak ada malam dan juga siang seperti mana air tadi. Maka Allah nak menyatakan betapa manusia itu perlu kepada Tuhan dalam kitaran kehidupan dia. Dan yang ada pada diri manusia adalah kitab daripada Tuhan itu, iaitulah Al-Quran. Dan malam dan siang dia tidak memberi apa-apa kebaikan kepada Allah SWT. Ialah untuk manusia, litaskunu fi, malam untuk manusia berehat. Siang litabtagu min fadlih, siang untuk apa? Mencari kurniaan Allah, mencari rezeki Allah dah berikan. Maka malam dan siang adalah untuk manusia, bukan untuk Allah SWT. Bahkan matahari dan bulan setiap hari datang bersujud kepada Allah, kan? Tetapi Allah memerintahkan agar matahari untuk terbit. Allah memerintahkan agar bulan untuk timbul pada waktu malam. Sedangkan kalau diikutkan matahari nak saja bersujud kepada Allah berterusan hingga hari kiamat. Itu yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Tapi Allah tahu manusia perlukan kepada cahaya matahari untuk melengkapkan kitaran kehidupan dia. Allah perintahkan kepada matahari untuk menjalankan tugasnya, iaitulah untuk terbit dan kemudian terbenam. Perkara yang sama yang Allah sebutkan dalam banyak ayat, di bawah, di hujungnya itu Allah sebutkan satu perkara yang Allah nak manusia itu lihat. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang yang berterima kasih, orang yang bersyukur, orang yang grateful. Begitu dalam ayat ini. Ayat yang kita sebelum ini baca pun dia adalah perkara yang sama. Kalau kita lihat ayat sebelum ni kan, ayat 35. Allah ceritakan tentang tumbuh-tumbuhan, air yang kita makan hasilnya. Kemudian Allah kata satu je, afala yashkurun. Allah menginginkan manusia itu untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT. Bulan Ramadan, pada ayat 185, untuk bulan Ramadan, bulan diturunkan padanya Al-Quran. Di penghujung ayat itu Allah sebutkan apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT. Itu yang Allah inginkan daripada manusia. Masukkan Tuhan dalam kitaran kehidupan dia. Dia dah bawakan perkara yang begini, yang kita lihat dengan mata. Tetapi Allah sebutkan lagi sekali, mudah-mudahan manusia itu sedar dan boleh lihat. Dalam ayat 37 ini, dua perkara. Pertama al-lail, yang kedua an-nahar. Malam dan juga siang. Malam dan juga siang banyak disebut dalam Al-Quran, fizikalnya. Apakah signifikannya? Ataupun kalau lihat secara spiritualnya, ia berkaitan dengan apa sebenarnya Allah nak sebutkan? Malam
Bagaimana keadaan dia? Gelap, gelita. Gelap. Gelap gelita. Siang terang benderang. terang benderang. Perkataan gelap dalam bahasa Arab, apakah dia? Zulumat. Zulumat. Perkataannya zalam ataupun apa? Zulumat. Zulumat, biasa tak familiar tak dengar dalam Quran? Biasa. Biasa dengar. Lawan kepada zulumat adalah apa? An-Nur. Nur. Nur. Satu yang terang, benderang. Itu yang Allah sebutkan antaranya dalam Al-Quran. Bila Allah sebut malam dan juga siang, Allah nak kita lihat secara fizikal dan Allah nak kita lihat secara spiritual. Ia adalah tentang apa? Dia adalah tentang kegelapan dan juga apa? Dan juga cahaya yang terang. Dan kegelapan dan yang terang ini terkait dengan apa yang Allah sebutkan? Ia kembali kepada apa? Masya Allah, betapa cantiknya Al-Quran. Ya, Al-Quran. dia akan balik kepada subjek utama yang sedang Allah bincangkan. Kita lihat pada surah yang ke-14, ayat yang pertama. Surah 14 ayat pertama pada muka surat 255. 255 surah Ibrahim surah ke-14 ayat yang pertama. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim. Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Tuhan, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Ra. Ini ialah kitab Al-Quran. Kami turunkan dia kepadamu, wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. subhanallah, Masya Allah. Seperti yang Haji Nurul sebutkan tadi, inilah dia perkara yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Cerita macam kegelapan dan cahaya satu perkara yang akan dikaitkan, iaitulah kitab Al-Quran. Sebagaimana Allah, Tuhan, dialah saja Tuhan yang boleh mengeluarkan malam daripada siang, siang daripada malam. Begitu juga dengan Al-Quran, satu-satunya kitab, kalam Tuhan yang boleh mengeluarkan manusia daripada zulumat kepada apa? Kepada nur. Maka dia kembali kepada subjek awal surah Yasin ini, iaitu tentang apa? Yasin wal Quranil Hakim. Tentang Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Yang Quraisy tidak mahu percaya. Dia kata ini adalah syair. Ini adalah sihir. Tak mahu mempercayai tentang kitab ini. Maka Allah berikan contoh malam dan juga siang. Quraisy telah berada dalam kegelapan yang begitu lama yang mereka bawa daripada adat turun-temurun daripada nenek moyang mereka. Sembahan selain daripada Allah SWT. Lalu datang Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk nak menarik keluar cahaya dan menghilangkan kegelapan yang ada. Maka di antara tanda kekuasaan Allah adalah
malam dan siang. Dan secara spiritualnya Allah nak bercerita tentang al-zulumat dan juga an-nur, kegelapan dan juga cahaya, iaitulah yang dibawa oleh Al-Quran. Dan dia dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menjadi apa? Masalah Quraisy. Awal surah Yasin sebut dua perkara inilah, Yasin wal Quranil Hakim, kemudian innaka laminal mursalin. Disebut tentang Al-Quran, kemudian disebut tentang siapa? Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar termasuk dari kalangan para rasul, para utusan kami. Al-Quran dan juga Rasul. Ini dua masalah Quraisy ketika itu. Dan umumnya, ini perkara yang Allah nak sampaikan kepada umat Islam keseluruhannya. Bila melihat malam dan juga siang, ia bukan hanya pertukaran waktu, bukan pertukaran hari. Akan tetapi, Allah nak manusia itu melihat kepada betapa gelap itu menjadikan manusia ni apa? Kalau duduk dalam gelap, apa yang boleh buat? Tak boleh buat apa? Kecuali apa? Kecuali tidur. Kalau kata tak boleh tidur dan kita berada dalam keadaan yang gelap, apa perasaan kita? Kita akan berada dalam ketakutan. Maka Allah ceritakan, Allah bawakan tentang malam juga siang. Mungkin kita tak berapa rasa sebab malam kita terang, siang kita pun terang. Dan betapa kita selesanya hidup dalam terang. Kita tak rasa takut. Kita boleh nak buat kerja. Kan? Tetapi manusia tak merasakan kegelapan yang ada dalam diri dia. Kegelapan apa? Kegelapan jahiliyah, kegelapan kekufuran, kegelapan keingkaran kepada Allah SWT, kegelapan meninggalkan Al-Quran, kegelapan meninggalkan cara hidup yang Allah telah tunjukkan kepada manusia. Tak merasakan, manusia tak rasa kegelapan itu. Kerana dia berada dalam terang benderang dan dia menghargai cahaya yang terang benderang itu. Maka Allah nak suruh manusia melihat keadaan dirinya yang mungkin sedang berada dalam kegelapan di bawah cahaya yang terang. Cahaya lampu yang terang lah, kan? Berada di bawah cahaya lampu yang terang, tapi sebenarnya dia sedang berada dalam kegelapan. Maka malam dan juga siang, ia simbolik Allah nak suruh melihat kepada zulumat dan juga nur yang dibawa oleh Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah sebutkan tentang apa? Sebahagian besar manusia, apa yang mereka pilih? Allah kata faizahum muzlimun. Maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap gelita. Itu terjemahan sinilah. Kalau tengok dalam terjemahan, siapa ada terjemahan yang lain? Ke terjemahan sama, lebih kurang macam ni je. Mana tu? Okay. Fa'idhahum muzlimun, so they are left in darkness. Muslim, saya bawakan terjemah bahasa Inggeris kerana kalau nak dia lebih dekat lah kalau nak gandingkan dengan bahasa Arab itu. Muslim, ia maksudnya apa? Pilihan seseorang itu untuk berada di dalam gelap. Pilihan seseorang itu untuk berada di dalam gelap. Itu muzlimun. Orang yang dia memilih untuk berada dalam gelap. So Allah kata, antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ada siang dan juga malam. Allah tarik keluar kegelapan itu, Allah jadikan dia siang. Tapi fa'idhahum muzlimun. Mereka memilih untuk nak berada dalam apa? Dalam kegelapan. Bagaimana mereka boleh berada dalam kegelapan? Apa punca dia?
apabila mereka mula meninggalkan apa? Meninggalkan cahaya, maka duduklah dalam kegelapan. Maka seorang itu berada dalam kegelapan apabila dia mula meninggalkan cahaya. Dan cahaya itu adalah apa? Al-Quran sebutkan cahaya itu adalah apa? Apakah dia nur? Nur itulah Al-Quran. Maka orang yang bila dia mula meninggalkan Al-Quran, dia akan mula masuk ke dalam fasa kegelapan. Bila dia tak berada dalam fasa itu, maka dia akan Mahjura. dia mahjura, tak ambil peduli, tak indahkan Al-Quran, akhirnya dia akan jadi muzlim. Dia bukannya yazlimuna, ni bahasa Arab lah. Yang siapa masuk bahasa Arab, Allah tak guna yazlimun. Limun zalim. Zalimi ya. Ataupun yuzlamun. Gunakan yuzlimun ataupun yuzlamun. Maksudnya ini dalam bentuk apa? Ini dalam bentuk fi'il. Ini dalam bentuk isim. Isim. Allah tak gunakan bentuk fi'il, Allah gunakan bentuk isim. Maksudnya apa? Dia orang ni duduk dalam kegelapan ni berapa lama? Forever. Kalau Allah guna dalam bentuk fi'il, maka orang akan baca, oh tak apalah, mungkin hari ini dia berada dalam kegelapan, esok dia okeylah tu, dia terang balik. Tak, ini muzlimun. Memang kekal berada dalam kegelapan itu. Tidak berubah, Ustaz. Tak berubah, tetap berada dalam keadaan itu. Dia sebut so they are left in darkness, maknanya dia tetap dalam keadaan tu. Ya. Kenapa? Kerana mereka mula memilih untuk meninggalkan cahaya dan pergi ke arah kegelapan. So, kalau orang yang dia nakkan kegelapan, maka apa yang Allah akan buat? Gelapkannya lah. Allah akan buat apa? Kalau orang tu dia nakkan kegelapan, maka apa Allah akan buat pada dia? Allah bagi Tinggalkan dalam kegelapan. Allah akan bantu dia untuk betul-betul berada dalam gelap. Betul tak? Sebab itu dalam awal surah Yasin itu, ayat ke-9, Allah sebutkan apa? Waja'alna min baina aydihim wa ma khalfahum Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'arshaynahum fahum la yubsirun. Allah letak dinding dua-dua. Dinding. Lalu perkara itu dah apa? Covered them, menyeliputi mereka, dah tak boleh nampak dah. Jatuh lah. Ini Disebabkan bukan nak bawa itu, air Zam-Zam tu. ya. Ini bukan nak ngaburkan mata immigration nak bawa air Zam-Zam masuk. Ayat kita digunakan orang. Bukan. Ini bukan nak tutup mata immigration supaya bawa lepas air Zam-Zam. Bukan juga nak lepas Roblox, bukan. Ini ayat yang paling ditakuti. Disebabkan itu, Allah sebut ayat 10, wasawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. And it is all the same. Bagi amaran ke tak bagi amaran ke, dia orang sama je, dia orang takkan beriman dah. Sebab apa? Dah muzlimun, dah duduk dalam gelap, dah habis tutup semua. Allah, dia orang nak gelap, okey, Allah tolong bagi gelap betul. Allah tolong tutup, Allah letakkan dinding depan dan juga belakang. Setelah apa? Ada apa? Dekat leher dia tu kan. Allah sebutkan di atas ni, inna ja'alna fi anaqihim aghlalan. Ada apa? Kekangan dekat dia orang punya leher tu. So ada ni depan belakang. Kenapa ada ni depan yang belakang je? Tepi kiri kanan tak ada ke? Sebab kalau dah leher kena kunci, nak pusing kiri kanan boleh tak? Tak boleh. So dia tengok depan ada dinding, dia jalan ke belakang ada dinding, so dia tahu dia tak boleh dah nak lepas ke mana-mana. Maka ayat Quran begitu dia menerangkan antara satu sama yang lain. Kita berada di hampir pertengahan surah Yasin, tapi dia duduk menerangkan apa? Cerita yang Allah nak bawakan, isi yang Allah nak bawakan tentang surah Yasin ini. Mereka memilih untuk fa'idhahum muzlimun, mereka memilih untuk apa? Dark themselves, sendiri pilih nak berada dalam keadaan itu. Dan kegelapan, kalau bila seseorang itu dah berada dalam kegelapan, maka Allah bawakan betapa gelapnya kegelapan itu. Allah bawakan contoh dalam surah yang ke-24 ayat yang ke-40, supaya manusia itu boleh melihat bayangan bagaimanakah kegelapan itu membawa dia ke mana. Surah 24 ayat yang ke-40.
Memang ada. Baik, surah An-Nur surah ke-24 ayat 40 muka surat 355. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من nur. Terjemahan. Atau orang-orang kafir itu keadaannya adalah umpama keadaan orang yang di dalam gelap gelita di lautan yang dalam yang dilipati oleh ombak bertindih ombak, sebelah atasnya pula awan tebal. Demikianlah keadaannya gelap gelita berlapis-lapis. Apabila orang itu mengeluarkan tangannya, ia tidak dapat melihatnya sama sekali. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak dijadikan Allah menurut undang-undang peraturannya mendapat cahaya hidayah petunjuk, maka ia tidak akan beroleh sebarang cahaya yang akan memandunya ke jalan yang benar. Allah sebut tentang zulumat. Kepada siapa? Orang-orang kafir. Orang kafir, orang yang bukan Islam, dan juga orang apa? Islam. Orang Islam yang tidak apa? Bersyukur, berterima kasih kepada Allah. So kafir ini yang bukan Islam, dan kafir juga maksudnya ungrateful. Orang yang tidak berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Maka apa yang jadi kepada mereka? Mereka akan berada dalam kegelapan. Dan kegelapan itu pula bukan kegelapan yang sikit-sikit. Mereka berada di lautan yang dalam. So dah tenggelam masuk dalam lautan yang dalam. Dah tenggelam dalam laut. Diliputi oleh ombak yang bertindih-tindih. So atas dia ada ombak, ombak demi ombak. Atas dia lagi ada apa? Ada awan yang tebal berlapis-lapis, awan gelap. Nak menggambarkan gelapnya itu, Allah ringkaskan, Allah kata, "Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha." Bila mengeluarkan tangan dia sendiri pun dia tak dapat nak melihat tangan dia, depan mata pun tak dapat nak lihat. Menggambarkan betapa kesan kepada kegelapan itu pada dirinya. Dia memang dia betul-betul dah tak nampak mana yang betul dan mana yang salah. Dia rasa bila dia buat yang salah itu dah menjadi satu perkara yang biasa. Tak ada apa-apa pun masalah. Kenapa? Kerana tangan depan muka pun dia dah lagi tak nampak dah, kerana gelapnya suasana ketika itu. Dan Allah akhirnya Allah kata, "Wa lam yaj'alillahu lahu nuran." Dan siapa yang Allah tak jadikan kepada dia cahaya, itu adalah lawan kepada zulumat. Dan ini pasangan dia lah, kan, azwaj dia. Dan dia adalah pasangan yang apa? Bertentangan. Dia bukan pasangan yang sama, dia pasangan yang bertentangan. Satu kegelapan, satu lagi dia adalah cahaya. Dan ia itu bersumberkan kepada apa? Kepada Al-Quran. Maka siapa yang Allah tak jadikan kepada dia cahaya, maka dia tidak akan beroleh sebarang cahaya. Maka siapa yang Allah tak berikan kepada dia untuk dekat dengan Al-Quran, untuk faham dengan Al-Quran, untuk boleh nak meluangkan masa dengan Al-Quran, maka sebenarnya apa? Allah sedang nak membiarkan dia berada dalam kegelapan. Itu orang rasa okey je kalau apa tak tahu mengaji ke, tak boleh mengaji ke, tak mengaji ke. Orang akan rasa okey je, tak ada apa masalah. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita, boleh nak mendengar Al-Quran. Dan saya yakin bukan ini saja kelas yang semua orang masuk, mesti banyak lagi kelas lain lah yang masuk, kelas mengaji lain, kelas tajwid, kelas taranum ke,
kalian menghafal lain, kalian tadabbur dengan beberapa ustaz, maka betapa Allah nak menginginkan, nak berikan kepada kita apa? Cahaya. Allah sedang nak berikan kepada kita cahaya, tapi dia bukan perkara yang mudah lah. Perkara yang susah, bukan senang nak duduk masuk kelas, nak duduk mengaji setiap hari. Bukan perkara yang mudah. Dan itulah cabaran untuk nak mendapatkan cahaya. Kerana bayangkan kalau seorang itu berada dalam kegelapan, dia sendiri pun tak sedar yang dia sedang berada dalam kegelapan. Dia tak sedar, dia rasa dia okey je hidup dia, macam biasa sahaja. Maka malam dan juga siang Allah nak suruh kita lihat secara fizikalnya perubahan, dan dalam masa yang sama dia ada spiritual punya, kan, dia macam azwaj tadilah. Allah nak suruh tengok pasangan, tapi dalam masa yang sama spiritualnya Allah nak suruh kita tengok apa? Allah nak suruh kita tahu bahawa dia itu satu. Kita semua ada pasangan. So di sini zahirnya Allah nak suruh tengok siang dan juga malam. Itu fizikal dia, dan itu intelektualnya, spiritualnya ialah Allah nak suruh kita beri perhatian kepada zulumat dan juga nur dalam kehidupan. Antara doa yang dibaca oleh ni bukan Nabi. Ni antara doa yang cahaya di hadapan di belakang. Betul. Itu doa yang berkaitan dengan cahaya. Yang saya nak sebutkan ada doa yang dibaca oleh Syekh Abdul Rahman Sudais. Oh, lain. Abdul Rahman Sudais yang dibaca dalam antara dalam doa kunut witir dia bulan waktu tarawih. Antara doa dia kata, Allahumma qulna bil Qur'anil Karimi, ya Allah, engkau alihkanlah kami, pindahkanlah kami dengan Al-Quran ini minasyaqa'i ila sa'adah wa minasyirki ila tauhid, daripada syirik kepada apa? Kepada tauhid. Syirik itu dia adalah apa? Zulumat, kan? Zulumat. Luqman sebut inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah apa? Kezaliman. Dia adalah satu bentuk kegelapan yang sangat besar. Maka tauhid mengesakan Allah, dia adalah cahaya. Minasyaqa'i ila sa'adah, daripada rasa sedih, kecewa, gundah gulana kepada apa? Kepada gembira. Dan perasaan sedih, kecewa, gundah gulana itu adalah apa? Zulumat. Satu bentuk zulumat. Maka dengan Al-Quran ini kita minta pada Allah agar Allah berikan as-sa'adah, kegembiraan kepada kita. Itu adalah cahaya. Betapa antara cara syaitan nak mengalihkan manusia daripada jalan yang lurus adalah dengan buat apa? Memberikan kesedihan kepada manusia. Dia buatkan kita rasa sedih, dia buat kita fikir banyak, biar kita rasa down, rasa kecewa, rasa sedih. Dia buatkan kita tengok orang lain. Kau tengok orang lain tu, dia ada ni. Kau tengok tu, pergi jalan sana, jalan sini, dia beli tu, dia beli ni. Kau tengok orang ni, kau tengok ni. Tujuannya apa? Nak buat kita rasa down. Nak buat kita rasa sedih, dia nak buat kita rasa kecewa. Itu antara senjata yang syaitan gunakan. Ada disebut dalam Quran tapi ayat dia tak keluar. Perkataan dia keluar tapi ayat dia tak keluar. Nanti kalau saya ingat ayatnya di belakang, saya akan kongsikan. Yes. Liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Baik. Surah Al-Mujadalah, surah yang ke-58. Ayat yang ke-10. Mujadalah. Ya? Surah Mujadalah. Surah Mujadalah. Kita dah lalu sebelum ini. Pada muka surat 543, saya bacakan sahaja. Ayat ke-10, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya perbuatan berbisik itu adalah hasutan dari syaitan. Tujuannya apa? Untuk menjadikan orang beriman rasa berduka cita, rasa sedih. So itu tujuan
antara tujuan syaitan, senjata yang digunakan, dia bagi masukkan dalam diri kita ni rasa sedih, rasa kecewa, rasa duka cita, rasa down. Dimasukkan. Kenapa? Kerana dengan perkara itu buatkan kita apa? Buatkan kita jadi orang yang kurang bersyukur, berterima kasih dengan apa yang kita ada. Betul tak? Dia buatkan kita rasa sedih. Kenapa aku, ya Allah, dapat aku, kenapa bukan orang lain? Buatkan kita mempersoalkan dan tak bersyukur dengan apa yang kita ada. So, salah satu senjata syaitan adalah memasukkan kesedihan. Sebab itu antara doanya ialah, maka sebab itu apa? Kesedihan itu adalah zulumat. Salah satu bentuk zulumat, dan kita mohon kepada Allah agar Allah berikan dengan Al-Quran Al-Karim ini, pindahkan kita daripada zulumat itu kepada cahaya, berikan kepada kita kegembiraan, ketenangan, kesenangan, kesabaran. Itu semua dalam bentuk cahaya. Baik. Maka malam dan siang fizikalnya tentang apa? Apa yang kita lihat. Tetapi lain daripada itu, spiritualnya Allah nakkan apa? Allah nakkan kita setiap hari dengan berubahnya malam dan juga siang, dengan ketibaan malam dan ataupun ketibaan siang, Allah nak suruh kita renung balik, hari ini aku ada tak buat zulumat. Apakah zulumat itu? Anwa'i syururi kulliha. Perkara-perkara yang buruk, yang dilarang oleh Allah, itu semua adalah zulumat, kegelapan. So setiap hari Allah nak suruh balik, renung balik. Bukannya bila ni dah malam, okeylah. So bila masuk malam, ingat balik. Itu adalah waktu untuk apa? Bermuhasabah. Apa hari ni kegelapan yang aku buat? Apakah benda yang tak baik? Apakah benda yang tak mengikut arahan hari ni? Apakah hari ni yang aku tak berterima kasih hari ni? Kalau pergi sesi apa? Antara sesi, kalau kata orang ambil team building lah. Kan? Antara perkara yang dibuat adalah apa? Thank you moment. Moment untuk berterima kasih. So hari ini nak berterima kasih tentang apa? So sebenarnya bila orang mula menulis, mula bercakap, maka sebenarnya banyak benda yang dia boleh berterima kasih, dan akhirnya dia akan rasa macam lah, banyak je benda aku terima kasih rupanya. Dia tak perasan. Tapi yang dia perasan adalah apa? Apa yang dia sedihkan, apa yang dia kecewakan, apa yang dia tak ada, ataupun apa yang dia tak dapat. Dan ajaibnya kegelapan ini Allah gunakan tadi dalam surah 14 ayat 1 tadi, Allah gunakan apa? Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumat, daripada kegelapan kepada nur. Zulumat ini dalam bentuk apa? Bahasa Arabnya mufrad, musanna, jamak. Singular ke plural? Dalam bentuk apa? Dia berada dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural, banyak kegelapan. Ya. Nur dalam bentuk apa? Mufrad, musanna, jamak, singular ke plural? Singular, satu saja. Kerana jamak nur adalah anwar, jamak kepada nur. Maka berapa banyak pun masalah kita, jalan penyelesaiannya nak dapat kat mana? Satu je jalan penyelesaian dia. Satu je. Baca Quran. Kita hanya perlukan satu saja. Sedangkan kita kalau ada masalah yang banyak, kita perlukan banyak jalan penyelesaian. Satu masalah tu pun kadang-kadang ada plan A, plan B, plan C, kan? Tapi dengan Al-Quran, berapa banyak pun masalah, dia hanya perlukan satu sahaja, penyelesaian Al-Quran. Kenapa? Kerana ini adalah kalam Tuhan. So dia tak perlu banyak. Satu saja sudah memadai untuk memadamkan semua zulumat yang dihadapi oleh seseorang itu. Bayangkan kalau kata satu zulumat, satu nur yang diperlukan, maka berapa banyak nur yang kita perlukan nak menghabiskan zulumat kita yang sangat banyak tu. Dan cukup tak masa kita, umur kita yang berbaki ni nak menghabiskan zulumat yang sangat banyak tu? Tak cukup. Betapa kasihnya Allah kepada hamba-Nya. Kita fokus kepada satu nur sahaja, zulumat kita semua akan hilang. Walaupun kita tak minta, walaupun kita tak niatkan untuk menghilangkan kegelapan kita, kesedihan, rasa nak buat tak baik, itu semua perlu pada satu saja, iaitu Al-Quran. Dan Allah peringatkan, Allah dah bagi cahaya, maka apa? Faiza hum muzlimun, jangan, Allah sebut terjemahan letakkan apa ni? Serta merta. Allah dah bagi cahaya. Kemudian apa jadi?
serta-merta mereka nak pergi duduk dalam kegelapan. Mereka serta-merta nak pergi melompat masuk dalam gua, nak selimut tutup. Mengingatkan kita bahawa jangan, bila Allah dah berikan nur itu, jangan pula kita pergi cari kegelapan balik. Stay lah dalam nur itu. Jangan pergi lagi masuk dalam gua. Wa syamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Allah bercerita pada ayat seterusnya satu lagi tanda, iaitu asyams, matahari. Dia beredar di tempat yang telah ditetapkan baginya, dan itulah takdir Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Matahari, sekali lagi, itulah dia matahari. Itulah dia matahari yang kita lihat. Dan kalau melihat, nanti boleh Google lah tentang matahari, dan sudah tentulah banyaklah kelebihan tentang matahari ini. Akan tetapi itu apa kita kata dia punya fizikal dia. Spiritualnya apa? Allah bukan saja nak suruh kita tengok pada matahari. Baik, kita lihat kita nak habiskan bincangan kita pada awal ayat ini dengan melihat pada 3 ayat. Ayat yang pertama, kita nak lihat pada surah yang ke-71, ayat yang ke-16, 71 ayat ke-16. Bukan. Okey, boleh. Ayat ke-16, 71 ayat ke-16. Muka surat 571. Muka surat 571. Surah Nuh, surah 71 ayat ke-16. Saya baca saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja. Dan ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai lampu. Baik, saya nak highlight dulu tentang matahari. Wa ja'ala syamsa siraja. Baik, tolong ingat perkataan ni. Apa dia? Sirajan ini. Baik. Satu lagi ayat, kita lihat pada surah yang ke-25. Maaf, kita terus lihat pada surah yang ke-33. Ayat yang ke-46. Surah Al-Ahzab pada muka surat 424. 424. Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat yang ke-46 muka surah 424. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Baik, kita baca pada ayat 45. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira, mubasyiran, wa nadhira, serta pemberi amaran, wa da'iyan, dan juga sebagai penyeru umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dan taufik yang diberinya, wa sirajan, dan sebagai apa? Lampu. Terjemahan letakkan lampu. Sirajan ini tadi ayat surah 71 tadi dia cerita tentang apa? Matahari yang terang benderang. Tentang matahari yang terang benderang. Maka Nabi Muhammad SAW dia adalah apa? Baginda adalah Matahari terang benderang. adalah matahari. Baginda adalah matahari. Maka Allah sebut sini wasyamsu tajri limustaqarril laha. Allah suruh tengok kepada matahari dan manfaatnya kepada manusia. Dalam masa yang sama, Allah nak bawakan tentang fokus kedua yang surah Yasin nak bawa. Fokus pertama tadi tentang apa? Yasin. Kemudian fokus pertamanya apa? Wal Quranil Hakim. Kemudian fokus yang kedua tentang siapa? Rasul. Innaka laminal mursalin. Khusus tentang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 37 dah cerita tentang malam dan juga siang, dan ia berkaitan dengan apa?
Al-Quran. Ayat 38 Allah cerita tentang Asy-Syams, matahari. Dan ia berkaitan dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia Yasin Allah lah ya Ustaz. Yasin itu Al-Quran Nabi 3. Nabi wallahu alam. Yasin kalau kita nak sebutkan dia sebagai Allah, saya personally tak menyebutkan begitu dan tak berani sebutkan begitu sebab dia tak ada makna yang khusus, kan. Akan tapi Al-Quran dia menunjukkan kepada satu sumber yang tak ada tempat lain boleh bawa kecuali satu sahaja. Allah sebutkan gandingannya dengan apa? Al-Uyun, mata air. Allah sebutkan tentang malam dan juga siang. Ini sumbernya tak ada lain, satu je sumber dia. Yasin bukan Allah, ada yang mengaitkan dengan Nabi. Nama Ada Nabi. Nabi, wallahu alam. Ada Tak tahulah. wallahu alam. Silap bukan Allah. Betul. Ada yang sebutkan Yasin, ada sebutkan Toha, sebab tu ada sebut. Ada yang sebut Nabi sebagai Toha, Tohal Amin. Ada juga disebut sebagai Yasin. Wallahu alam. Maka matahari merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan yang terang yang nanti ayat ke-39 akan sebut tentang bulan yang Allah asingkan penyebutannya dengan matahari. Bulan akan berubah bentuk dia. Tetapi bulan seterang mana pun dia pada malam purnama itu, dia perlukan, dia adalah balikkan kepada cahaya apa? Cahaya matahari. Maka nanti kita akan lihat, saya lupa nak sebutkan hal itu kongsi sebelum Ibarat ini. Kita semua lah ya Ustaz. Ya? Bulan ni ibarat kita semua lah ya. Baik. Saya lupa nak kongsikan sebelum ini. Matahari ibarat Nabi, bulan ibarat para sahabat. Oh, para sahabat. Dan dia juga kepada seluruh orang umat Islam keseluruhannya. Alhamdulillah. Bulan menggambarkan para sahabat dan umat Islam secara keseluruhannya. Maka cantik macam mana pun bulan dia tetap perlu kepada apa? Cahaya matahari. Dan Allah sebutkan cahaya matahari ini dia ada beredar mengikut apa? Tempat dia yang telah ditetapkan. Zalika takdir, dan dia ada takdir kadar dia yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Matahari satu masa nanti dia akan apa? Akan musnah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah apa? Telah Allah Azza wa Jalla wafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Telah hilang daripada kita. Maka kalau kita melihat matahari dan melihatnya secara spiritualnya juga, sebagaimana kita perlukan kepada matahari, begitu kita perlukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Quran dia boleh datang kepada kita semua, tapi kalau tak ada siapa yang nak menerangkan, tak boleh. Panduan itu tak baca sendiri, kadang kita tak boleh nak faham. Sebab itu Allah sebut di awal tadi tentang apa? Subhanallazi khalaqal apa? Al-azwaja kullaha. Ada pasangan. Adanya Al-Quran, pasangannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah lengkap, complement each other. Allah utus je Quran, Allah utus je Nabi, tak ada risalah. Maka Al-Quran dan Nabi azwaj, pasangan yang melengkapkan untuk kita. InsyaAllah reflection ni ayat ni Ustaz tak perasan ya, macam kali ya. Kan? Allahu Akbar. Kita ingatkan Allah nak just cerita je pasal fungsi matahari apa semua. Ya. Tapi dia punya refleksi dia lain, yang bila dia analisa cara begitu barulah kita nampak. Ya. Walaupun Nabi dah tak ada, matahari itu dah dihilangkan, tapi Quran dia masih ditinggalkan, jadi kita masihlah dapat cahaya tu. Betul. Quran dan hadis itu masih ada, so cahaya itu masih ada. Sampai takdirnya kiamatlah kita. Sampai takdirnya matahari akan terus berjalan pada tempat dia. Maka Quran dan hadis akan terus berjalan mengikut zaman. Tapi zalika takdir, Allah akan takdirkan nanti satu masa akan hilang. Maka satu masa itu tibanya nanti Al-Quran akan hilang. Hadis, sunnah Nabi SAW akan hilang satu persatu daripada manusia. Itulah zamannya nanti Nabi sebutkan akannya jadi apa? Seperti buih-buih di lautan.
Wusa'an ka wusa'is sail. Umat ini akan jadi seperti buih-buih di lautan. Dia banyak tapi apa? Tidak lagi bermakna. Kerana asyams itu telah hilang. Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW itu telah hilang. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita pada minggu hadapan insyaAllah. Mudah-mudahan kita boleh melihat kerana satu surah itu dia ada kaitan antara surah itu sendiri dan antara surah-surah yang lain. Kan? Mungkin yang kali ini kita banyak melihat sedikit kaitan antara surah Yasin ini. Mudah-mudahan dia lebih jelas bila kita baca surah Yasin itu kita lebih nampak. Dia bukan hanya Allah tunjukkan fizikal saja, tapi Allah nak menghubungkan benda spiritual ke dalam apa yang Allah sebutkan itu. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tabarrukana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha.